Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi kita. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang peribahasa. Apa itu peribahasa? Pernah dengar tak? Peribahasa merupakan aspek dalam seni bahasa. Merangkumi ungkapan dan apresiasi keindahan melalui bahasa yang indah. Penggunaan bahasa yang indah terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan dan bandingan. Dalam pembelajaran kata peribahasa, murid akan belajar mengenal dan menggunakan peribahasa yang sesuai mengikut konteks. Di peringkat sekolah, ada beberapa peribahasa yang kamu kena ketahui. Okey, nanti kita akan terangkan. Tetapi secara ringkasnya, peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. Wah, rupanya ada 6 jenis peribahasa ya. Apa itu? Yang pertama adalah simpulan bahasa. Simpulan bahasa ni kamu selalu dengar. Kalau kamu perasan, bila kamu naik tangga tu, dekat tangga B, mesti kamu jumpa peribahasa di tepi-tepi tangga. Baik, simpulan bahasa selalunya ada 2 saja perkataan. Yang kedua, bidalan. Yang ketiga, pepatah. Keempat, perbandingan. Kelima, kata-kata hikmat dan perumpamaan. Kita akan terangkan satu demi satu di muka surat seterusnya. Simpulan bahasa biasanya terdiri daripada 2 perkataan yang membawa maksud yang berlainan. Yang ini yang kamu selalu lihat. Anak emas, maksudnya anak yang paling disayangi. Banyak mulut, maksudnya orang yang suka bercakap banyak. Makan angin, bersia-sia untuk berehat. Malu-malu kucing, berpura-pura malu di hadapan orang. Yang kamu selalu guna berkaki ayam, tidak memakai kasut. Ada juga yang lain seperti ayam tambatan. Ayam tambatan ni adalah orang harapan. Contohnya Ahmad ni dia pandai main bola sepak. Dia memang pakar lah. Jadi dia adalah sebagai ayam tambatan bagi pasukan sekolahnya. Apa lagi? Ajak-ajak ayam. Tidak bersungguh-sungguh semasa mempelawa seseorang. Dia nak tahu aku? Tapi sebenarnya kamu cuma ajak-ajak ayam. Apa lagi anak angkat? Anak angkat ni bukan anak sendiri, anak yang diambil daripada orang lain untuk dipelihara. Dan banyak lagi ya. Bidalan merupakan sejenis peribahasa yang mengandungi nasihat dan pengajaran yang benar. Biasanya ia merupakan ungkapan pendek yang melekat di mulut orang. Bidalan dengan pepatah ni dia hampir sama ya. Cuma pepatah dipanjang sikit, bidalan dipendek sikit ayat dia. Okey, contoh yang kamu selalu lihat adalah sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya hendaklah beringat sebelum mendapat kesusahan. Apa lagi? Melepaskan batuk di tangga. Maksudnya melakukan kerja dengan sambil lewa. Ni siapa ni? Melepaskan batuk di tangga. Dia asalkan dihantar kerja cikgu, salah ke, salah ejaan ke, tanda baca ke, dia hantar je asalkan siap. Kalau boleh janganlah begitu. Semak dulu ejaan kamu baru hantar dekat cikgu. Baik, seterusnya apa? Biar putih tulang jangan putih mata. Maksudnya sanggup mati daripada menyerah kalah. Ni selalunya peperangan lah. Dia sanggup berkorban ya. Macam kita punya tokoh-tokoh pejuang Melayu kita macam Tok Janggut, Lieutenant Anan. Seperti itulah. Seterusnya, genggam bara api biar sampai jadi arang. Yang ini memang sesuai sangat untuk kamu dan kita sekarang ni ya, yang kita tak sekolah secara bersemuka. Maksudnya apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang susah, kita hendaklah bersabar dan menyempurnakan pekerjaan sehingga berjaya. Maksudnya walaupun kamu susah, nak bangun pagi, kamu susah sebab internet tak ada, kamu susah sebab kena kongsi peranti dengan ibu bapa atau adik-beradik, tapi kamu tetap buat kerja cikgu. Maksudnya kamu seorang yang sabar dan sanggup bersusah payah. Okey, sebelum tu cikgu minta maaf ya, ada beberapa kesalahan ejaan ni. Ini cikgu ambil dia daripada internet. Okey, supaya cikgu nak tunjukkan contoh kepada kamu. Seterusnya pepatah berbentuk susunan berangkap dan terdapat perulangan kata atau untuk penegasan atau unsur-unsur pengejaran yang hendak disampaikan. Pepatah juga dapat memberikan dorongan dan kata-kata semangat kepada si pengucap atau orang lain yang mendengar. Contohnya, berat mata memandang, berat lagi mahu memikul.
Betapa berat kita melihat kesusahan orang lain, berat lagi orang yang menanggungnya. Baik, apa lagi? Alang-alang menyeluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Kalau sudah terlanjur berbuat sesuatu, biarlah diperoleh hasil daripadanya. Ini yang maksudnya perulangan kata ni. Contohnya, begitulah bagaimana. Begitulah ada dua perkataan dalam satu ungkapan ni. Apa lagi? Berat mata mandang, berat lagi ya, berat-berat. Itu antaranya lah yang membezakan pepatah dengan bidalan. Tapi kamu jangan risaulah, tak ada pun soalan tanya itu pepatah ke itu bidalan. Tak ada. Yang penting kamu tahu maksud dia. Ini yang paling senang. Perbandingan. Perbandingan semacam. Maksudnya sejenis bahasa kiasan yang menunjukkan sifat, keadaan seseorang atau sesuatu benda secara perbandingan. Contohnya, putih seperti salji. Kita bandingkan dengan sesuatu benda tu. Ataupun sesuatu orang. Bulat seperti bola. Lucu seperti badut. Ringan seperti kapas. Keras seperti batu. Apa lagi? Cantik seperti bidadari. Hitam seperti arang. Apa lagi? Cerdik seperti kancil. Apa lagi? Laju seperti kuda. Besar seperti gajah. Ya? Okey, itu saja. Seterusnya, kata-kata hikmat merupakan ungkapan yang mempunyai makna agar dapat memberi pengajaran, teladan dan kesedaran kepada kita. Baik, selalunya kamu jumpa kata hikmat ni dekat mana? Dekat iklan, dekat papan-papan kenyataan di lebuh raya, dekat Facebook, dekat banner, dekat televisyen. Selalu yang kamu jumpa apa? Masa itu emas. Membaca jambatan ilmu, badan sihat otak cerdas, bahasa jiwa bangsa. Yang ini bersekutu bertambah mutu ni, jumpa kat mana selalunya? Ini adalah coran kata yang ada di Jata Negara ya. Okey, pandu cermat jiwa selamat. Maksud dia cikgu nak awak baca sendiri. Okey, baca sendiri, awak boleh pause, baca dan faham. Okey, baik. Yang seterusnya adalah perumpamaan. Ini yang terakhir. Perumpamaan ni lagi senang kamu nak kenal pasti. Dia selalu ada perkataan bagai, laksana, seperti, umpama, ibarat. Tak kisahlah mana-mana, sama je semua maksud ni. Contohnya, bagai badak berendam, orang yang malas. Bagai kera mendapat bunga. Mendapat sesuatu tapi tidak menggunakannya dengan betul. Bagai telur di hujung tanduk. Senang, kamu jumpa bagai, umpama, ibarat, seperti. Itu maksudnya perumpamaan. Seperti anjing dengan kucing. Betul tak? Dan banyak lagi ya. Baiklah, sekarang kita sudah sampai muka surat yang terakhir untuk hari ini. Jadi, apa yang cikgu nak awak buat? Setelah kamu dengar, lihat dan baca bahan yang cikgu sediakan di video tadi, buka muka surat 5 buku teks. Kalau tak ada buku teks, cikgu dah copy dah dekat sini. Okey? Yang ketiga, baca cerita ini dengan kuat dan sebutan yang jelas. Baca dua-dua ni. Selain pada boleh praktis kamu membaca, boleh juga kamu faham. Walaupun cikgu tak ada kat sebelah kamu, tapi bila cikgu dah bagi arahan, cikgu nak awak patuh ya. Okey, yang keempat, senaraikan peribahasa yang ada dalam teks, tulisan biru. Ada ni, susah hati, bulat kata, bagai layang-layang terputus talinya. Apa yang ada perkataannya kat sini, awak senaraikan. Selepas itu, cari maksudnya di internet atau buku rujukan. Okay, senang. Kamu dah ada buku internet, kamu pergi kat Google, type je, susah hati. Akan keluar maksud dia dan salin. Jadi, memandangkan bahasa Melayu 1 jam setengah, banyak masa. Jadi, cikgu nak awak buat sekarang. Jangan tangguh-tangguh, nanti kerja kamu banyak dan cikgu tak nak awak buang masa. Ingat, masa itu emas. Baiklah, tulis jawapan kamu dalam buku tulis warna biru. Okey, itu saja. Cikgu tunggu kamu punya kerja. Kalau ada masalah, PM cikgu ya. Terima kasih.